kedudukannya yang berhampiran Teluk Brunei dan wilayah Persekutuan Labuan, terdapat banyak persamaan dari segi budaya, bahasa dan cara pemakanan masyarakat di daerah Sepitang dan juga daerah-daerah tersebut. Namun, ada satu lagi suku kaum yang agak berlainan dari segi pertuturan, budaya dan cara pemakanan mereka, iaitu suku kaum Lundayeh yang telah berhijrah ke sini sejak tahun 70-an lagi. Jadi untuk mengenali antara suku kaum yang ada di daerah Sepitang dan apa yang menariknya di sini, jangan ke mana-mana, teruskan bersama Destinasi Etnik. Suku kaum Lundayeh merupakan salah satu kaum etnik yang terdapat di negeri Sabah. Majoriti mereka terdapat di daerah Sepitang, Tenom dan Long Pasir. Jumlah mereka mencecah lebih 10,000 orang yang menduduki tempat-tempat seperti Ulu Sepitang, Kampung Mendulang, Kuala Muaya dan Kampung Kaban. Seperti penduduk-penduduk suku kaum etnik lain, mereka juga mengamalkan budaya dan tradisi tertentu yang masih diamalkan dan dipraktikkan hingga ke hari ini. Apa kata kalau kita mengenali lebih lagi tentang budaya dan tradisi suku kaum Lundayeh? Bersama-sama saya sekarang ialah Encik Baru bin Labuh, wakil penduduk di Kampung Kaban, Sepitang. Boleh Pak Cik ceritakan sedikit tentang latar belakang suku kaum Lundayeh di sini? Terima kasih. Suku Lundayeh di sini adalah berasal daripada Long Pasir dan dalam daerah Sepitang. Kaban ini adalah satu nama anak sungai. Anak sungai yang dipanggil dia Kaban. Suku kaum Lundayeh adalah suku yang disebut Orang Ulu. Asal-usul kami adalah dari Orang Ulu. Ini dipanggil dia Lundayeh. Lun itu orang, Daya itu di ulu ataupun darat, sebelah darat. Itu tujuannya Lundayeh itu. Ada tak antara adat-adat yang masih diamalkan? Pada masa ini adat istiadat itu tidak diamalkan sebab apabila ada agama baru adat itu ada sedikit-sedikit tidak diamalkan. Ada yang masih amal sepertinya perkawinan dan dulu mereka antara pertunangan dengan membawa ada yang membawa gung sebagai tanda pertunangan. Ada yang membawa banda-banda yang mahal untuk sebagai pertunangan. Lepas itu, pihak lelaki mengantar barang-barang yang dibawa oleh lelaki tadi itu kepada pihak perempuan. Dia bawa, kami bilang bakang untuk disikut oleh pihak lelaki ataupun kulupit. Dalam bakang itu, dalam kulupit itu, mereka menyimpan kain. Kemudian bila sudah sampai di rumah pengantin perempuan, kain itu diambil dan diberi pihak perempuan. Kemudian lepas lelaki, baru pihak perempuan mengantar perempuan itu kepada pihak lelaki. Itulah caranya kita waktu perkawinan. Okey. Terima kasih Pak Cik di atas sedikit penerangan tadi. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Jadi sekarang saya akan bawa anda semua untuk mengikuti antara cara hidup dan aktiviti seharian masyarakat suku kaum Lundayeh.
kena tahu teknik-teknik yang betul. Kalau salah buat, kena tercedera nanti. Kepada kita tentang pakaian tradisional suku kaum Lundaya. Bu Lanti cerita sedikit tentang pakaian ini. Gadis-gadis daripada suku kaum Lundaya, mereka biasanya menggunakan pakaian warna putih yang dipanggil berecuk dan kain skirt dia dipanggil siating, iaitu kain hitam. Sebagai skirt lah. Ini adalah aksesori, itu kami panggil bane, dan ini adalah baret, itu tali pinggang. Dan ini adalah kami panggil baret rigid. Maksud dia tali pinggang daripada bentuk wang. Sebab di sini ada corak-corak zaman British kan. Dulu kebiasaannya orang yang memiliki aksesori ini adalah orang yang dikira berada lah. Jadi ini adalah fata ulu, itu sebagai tupi. Jadi kalau pakaian lelaki pula macam mana? Lelaki pula adalah dia memakai baju warna lebih kurang seperti ini, iaitu dibuat daripada kayu. Kami panggil kuyuk talun. Dan dia punya seluar, kami panggil cawat lah. Kalau orang kami panggil apar suba. Suba itu warna merah arti dia. Terima kasih, Yanti. Ya, terima kasih banyak-banyak. Kita makan dulu. Sedap kan? Sedap. Tidak jauh daripada Kampung Kaban, ekspedisi kami menuju ke satu lokasi menarik di mana terdapat sebuah air terjun, iaitu air terjun Muaya. Perjalanan lebih kurang 60 km dari Pekan Sipitang membawa kami ke suatu kawasan hutan simpan. Untuk pengetahuan anda semua, sekarang saya berada di air terjun Muaya dengan ketinggian lebih kurang 1,500 meter dari paras laut dan terletak sejauh 50 km dari Pekan Sipitang. Anda semua perlu berjalan kaki lebih kurang 1 km untuk sampai ke sini. Walaupun agak penat, tetapi sangat berbaloi kerana dari sini anda boleh lihat pemandangan yang sangat indah dan memberi ketenangan kepada sesiapa sahaja yang berkunjung ke sini. Jadi kepada anda semua, kalau anda berada di daerah Sipitang, jangan lupa untuk singgah ke air terjun Muaya. Satu lagi suku kaum yang mendiami daerah Sipitang setelah sekian lama ialah suku kaum Kedayan, yang mana dari segi bahasa, adat dan budaya agak berlainan dari suku kaum Lundaya. Jom kita kenali pula suku kaum Kedayan. Sekarang saya berada di Kampung Tanjung Pagar untuk bawa anda semua melihat antara aktiviti-aktiviti dan juga sumber pendapatan masyarakat di sini.
Bersama-sama saya sekarang ialah Haji Ismail bin Matasau, wakil penduduk Kampung Tanjung Pagar. Jadi boleh Pak Cik cerita sedikit tentang cara hidup masyarakat di sini? Orang-orang di Kampung Tanjung Pagar ini adalah orang-orang nelayan asli, menangkap ikan pusuk ataupun kalau dikatakan orang Bugis ikan seribu. Yang kita sendiri menengok cara-cara hidup orang-orang nelayan di sini. Sekarang pendapatannya lebih kurang daripada 2 tan itu kan pendapatan di Kampung Tanjung Pagar. Biasanya untuk dapatkan 2 tan tu, berapa ramai yang turun ke laut? Yang keluar saja ada 7 buah sampan. Yang lain itu tidak dapat. Kan tadi ada 2 buah dia bilang. Siapa anak buah juga yang melabuh itu tidak dapat. Biasanya makan masa berapa lama di laut? Di laut itu tidak. Kalau kita kejumpaan itu kan kurang lebih 3 jam saja sudah dapat itu. Boleh Haji cerita sikit tentang proses buat ikan bilis ni? Selama dijamur ini kurang lebih 3 hari. Yang direbus itu kan ada satu masak yang direbus itu kan bersama juga itu. Cara memenuhinya kita cuci saja air masin. Yang rebus itu kan air sedia berdidih itu kan kita buat saja dalam mana itu kan dalam belatak itu kan tadi. Kalau dia sudah rasa masak itu kan kita angkat saja bakul dia itu. Terus jamur. Setelah itu ada lagi yang dikupak itu, buang tulang dia, buang kepala dia. Orang anak budak-budak pun dapat kerja, kita hantar saja 1 kilo dia orang kupak. Sudah siap ada yang hantar balik. Terima kasih Haji, terima kasih banyak-banyak. Perjalanan kami menuju ke Pantai Luagan iaitu sebuah perkampungan suku kaum Kedayan yang terletak lebih kurang 10 km daripada Pekan Sepitang. Kami ke kampung Pantai Luagan ialah untuk menjejaki seseorang yang agak istimewa. Gasing merupakan antara permainan tradisional yang masih kekal diteruskan oleh suku kaum Kedayan di kampung Pantai Luagan. Dan bersama-sama saya sekarang ialah Haji Hamid bin Saban yang merupakan orang yang bertanggungjawab meneruskan tradisi ini. Apa khabar Tuan Haji? Baik. Boleh Haji cerita sedikit sejak bila Haji mula membuat gasing? Masih saya umur 5 tahun. Nini saya, nama dia Haji Bungsu. Sanalah saya pertama buat gasing lah. Lepas tu saya sudah pandai main gasing lah. Nini saya dulu main gasing dia memang ada berjampi-jampi lah. Lepas tu gasing dia yang beginilah. Yang besar? Iya, kalau yang dulu-dulu lah. Nini saya lah. Sekarang dia sudah beginilah. 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 Saiz dia yang lebih Saiz kecil. dia ada, dia atur 18 inci. Satu pasukan, dia 5 orang. 1 lawan 1. Oh. Untuk memulakan perlawanan, kita terpaksa gurau lah. Lepas tu siapa yang tahan lama berpusing, dia lah yang mendapat 2 mata. Siapa yang kalah, dia yang pusing lah. Pusingan kedua, yang menang tadi memusing, yang kalah tadi memangkak. Begitulah. Seterusnya begitulah. Boleh Haji cerita sikit cara membuat gasing? Membuat gasing ni dia banyak yang dilalui lah. Pasal yang pertama kita ambil kayu. Kita ambil kayu, kita tidak mau sembarang dia. Ada yang punya undang-undang. Kita tidak boleh ambil yang sebelah laut. Yang sebelah mantai hidup lah. Lepas tu kita putung, kita balah. Kami bilang sini lagi kita bakal ada bantu-bantu gasing. Biasanya kalau gasing-gasing ni makan masa berapa lama Haji? Kalau yang kecil begini, kalau sudah dia masuk di mesin sana, kurang lebih 20 minit lah kalau begini besar. Kayu-kayunya pun yang kita ambil ni kita tidak mau sembarang lah. Kami ini kan kayu mengaris, yang ini kayu impas. Kalau kita buat kayu misalnya cempadak, dia tidak tahan lama dipukul lah. Ia mudah tebal lah. Kalau yang impas, mengaris, keranji ataupun petandang, itu barulah tahan. Boleh Haji cerita sikit bentuk-bentuk gasing yang ada di sini? Ini gasing pidada. Kalau gasing pidada ni kita untuk lawan lain. Yang ini gasing labu. Tapi ini budak-budak main. Yang ini pula gasing anggau. Nah, nama dia. Gasing anggau. Terima kasih Haji kerana sudi berkongsi pengalaman Haji selama bermain gasing. Sama-sama.
Bersama-sama saya sekarang ialah Encik Jamrud Haji Hamid, merupakan wakil penduduk Kampung Pantai Luagan. Apa khabar? Khabar bagus. Boleh cerita sikit macam mana boleh berminat dengan permainan gasing ni? Ayah saya selalu menjadi wakil Sabah. Jadi saya tengok beliau ni tiap-tiap tahun jalan pergi Semenanjung. Kita timbullah rasa minat, rasa ingin mencuba. Selain itu saya tengok gasing ni macam mempunyai potensi yang besar untuk dimajukan. Permainan gasing ni sekadar minat ataupun sebagai kerjaya tetap? Buat masa ini sekadar minat karena saya sekarang ini mempunyai kerja yang tetap. Permainan ini adalah permainan tradisi warisan suku kaum Kedayan. Jadi saya cuma meneruskan permainan tradisi ini yang telah diturunkan dari ayah saya supaya tidak dilupakan oleh generasi yang akan datang. Apa harapan Jamrud untuk meneruskan tradisi permainan gasing? Diminati oleh semua lapisan masyarakat dan tidak akan hilang begitu saja. Siapa lagi kalau bukan generasi yang seperti saya untuk meneruskan permainan tradisi ini. Bersama-sama saya sekarang ialah Encik Jali Haji Nudin yang akan menerangkan kepada kita serba sedikit tentang permainan tradisional suku kaum Kedayan yang dipanggil Kuhit. Kuhit. Okey, boleh Pak Cik ceritakan sedikit asal-usul permainan ni dan juga cara bermain? Asal-usul permainan ini sebetulnya daripada nenek moyang kami, ini suku Kedayan. Cara permainan dia ada 5 kategori, iaitu kuhit, kelembuai, pindu, itu pindu tukul, sangoi, dan juga pindu patah. Jadi satu-satu game dia ada 5 permainan. Berapa masa yang diberikan? Kalau pertandingan kami buat kira masa ada 10 minit begitu. Dalam satu pasukan itu tidak kira berapa orang satu pasukan. Tapi seranda-randa ada 3 orang lah. Lepas itu 4 ke 5 begitu pun boleh. Jadi siapa yang banyak dapat game dalam satu masa itu, itulah yang dipanggil pemenang dia. Boleh kamu cerita sikit tentang pakaian tradisional suku kaum Kedayan ni? Pakaian suku kaum Kedayan ni adalah warisan kebudayaan Melayu dululah yang orang tua-tua selalu pakai. Pakaian ini adalah diperbuat daripada kain hitam yang disaluti dengan benang emas di tepi dia dan dengan butang lah dan diselitkan dengan warna merah. Biasanya pakaian-pakaian kami ni akan dipakai pada hari-hari keramaian lah. Seperti ada peresmian ataupun permainan-permainan. Kalau pakaian lelaki pula macam mana? Pakaian lelaki sama, dia menggunakan kain hitam dan juga dengan jalur merah, lepas tu dengan butang di tengah-tengah. Jadi selepas ni kita akan sama-sama lihat persembahan alat muzik tradisional mereka yang dipanggil Kulintangan Sadaman dan lagu asli yang berjudul Raja Berangkat. Dipersilakan. Dengan terdapatnya 2 suku kaum yang kaya dengan adat istiadat mereka seperti suku kaum Lundaye dengan cara kehidupan mereka serta suku kaum Kedayan dengan kemahiran yang diwarisi sejak turun-temurun menjadikan Sipitang sebuah daerah yang sangat istimewa. Jadi kepada anda semua, kalau nak tahu apa yang istimewanya di episod yang akan datang, jangan lupa bersama-sama saya lagi, Ija Arsyad, hanya dalam Destinasi Etnik.